mutasi dan telah dilaporkan hanya India melakukan 10 mutasi dan kita difahamkan ada 30 mutasi setakat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Ani Mizati Rizki. Bersama dengan anda untuk siaran MHI pada hari ini 12 Mei 2020 bersama dengan hari Selasa dan juga kita dah masuk 18 Ramadan 1441 Hijriah. Kepada anda semua sentiasa diharapkan agar berada dalam keadaan sihat, sejahtera, masih lagi bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa, terutama sekali bagi orang Islam pastinya. Dan hari ini juga merupakan semalam hari ini. Hari Jururawat. Betul. Hari Jururawat sedunia. Dan kita doakan semoga yang bertugas di hospital, di pusat-pusat kesihatan diberikan kekuatan untuk terus berkhidmat. Dan mereka ini antara barisan harapan yang sering kita canangkan, memberi bakti dengan firasat yang terpuji, budi yang mulia untuk menyantuni pesakit dan juga mereka yang memerlukan bantuan khidmat yang berterusan. Moga-moga Jururawat ini menjadi antara insan yang akan terus dikenang, ya, dan kita pun hargai apa yang mereka lakukan kerana hanya mungkin dengan senyuman, sentuhan seorang jururawat mampu untuk memberikan keceriaan kepada pesakit. Betul. Kadang-kadang di hospital pun ada mungkin ibu tua ataupun ada siapa saja yang tak dikendaki oleh keluarga, tetapi jururawatlah yang banyak menjadi anak ataupun sahabat kepada insan-insan yang diuji sebegini. Betul. Setakat ini pengalaman saya bersama dengan jururawat semuanya indah-indah. Semuanya menjadi yang sebelum kita nak jumpa doktor tu, mereka dahulu yang menenangkan kita. Kan kadang-kadang bercerita dengan kita bagaimana memberi konsultasi secara percuma. Jadi inilah antara yang kita perlu hargai. Lebih lagi dengan keadaan sekarang ini. Tapi awak akan merasai detik yang lebih penting selepas ini. Yang itu baru teruji. Betul. Dan itulah masa yang menentukan segalanya. Okey. Waktu itu kan berjuang hidup mati seorang ibu, seorang wanita. Jadi peranan jururawat pada itu sangat-sangat penting. Betul. Dari segi apa yang dibisikkan, apa yang ditunjukkan itu memang
Kita doakan perjalanan. Okey, dan hari ini kalau nak diikutkan 12 Mei 2020 merupakan hari terakhir untuk fasa keempat PKP dan dalam masa yang sama kita telah pun menjalani Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat selama 9 hari termasuklah pada hari ini dengan PKPB ini pastinya ada yang menyantuninya dengan sifat bertanggungjawab, mengekalkan kawalan kendiri nak ke mana-mana dengan mematuhi segala langkah-langkah keselamatan. Alhamdulillah setakat ini keadaan dan juga cara masyarakat menyantuni PKPB ini perlulah dicontohi. Harap-harapnya sehingga berakhirnya PKPB ini seperti yang dikatakan kalau tidak sambung lebih kurang 4 minggu lagi kita harus menjalani normal baharu ini. Itu dia. Jadi mungkin ada rasa terbeban, kesusahan dan naik MRT ke memang ada syarat-syaratnya dan mungkin anda nak sedang pergi ke kompleks belilah pun ada banyak peraturan. Betul. Kena ada jarak yang perlu kita praktiskan. Walaupun kita perhatikan sekarang ni kalau nak masuk restoran pun mana restoran yang buka lah. Kita perhatikan memang orang berbaris panjang. Mungkin nak isi minyak pun kita kena perhatikan sebuah tangan kita telah pun diletakkan ya bahan terpenting seperti sanitizer dan sebagainya. Jadi semua ada peraturan baru. Jika ada orang yang malas nak keluar rumah sebab betul, kena makan itu, suhu badan, kena pakai itu dan ini. Itu okey lagi. Ada yang setengah tempat yang nak ambil kita punya data peribadi, maknanya sebelum masuk nak kena tulis nama. Sri Pentas dah lakukan lebih awal. Cuma setengah kawasan macam nak masuk sebuah kedai di shopping mall ataupun kompleks beli belah tu nak tulis nama, nombor telefon supaya data tu dapat di-trace jika berlaku sebarang jangkitan dalam kawasan tu. Tapi nak fikirkan nak kena beratur, tulis nama, masuk last-last tak beli apa-apa pun. Kan? Pergi ke kedai membeli pisang. Saya pisang terpaksa ditimbang. Terlupa timbang, terpaksa letak balik. Sebab prosesnya panjang. Saya beli macam mereka belum timbang kan. Lepas tu kita kena bayar. Rupanya ada benda yang tak timbang lagi. Nak timbang tu kena baris balik. Menyebabkan dia punya kita... pusingan tu dah macam ni dah. Tak apalah, tinggal je lah. Sebab itulah kita kena merancang betul-betul nak keluar rumah ni kan. Kalau tertinggal sikit nanti, ya Allah, macam-macam dugaan yang perlu. Dan kita perhatikan pun di tempat letak kereta pun sekarang ni tak payah orang berebut parking. Semuanya macam lengang. Orang pergi buat benda yang penting je. Jadi COVID-19 ini mengajar kita supaya utamakan benda yang penting saja. Betul. Dan mengajar kita untuk bersabar. Sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu tu kita perlu menjalani pelbagai proses dan inilah dikatakan normal baharu yang kita harus jalani. Mungkin selepas ini pun ini yang perlu kita lakukan, terutama sekali langkah-langkah keselamatan yang perlu diterapkan dalam diri kerana ini melibatkan nyawa kita sendiri. Okey. Baik, paparan akhbar untuk hari ini 12 Mei 18 Ramadan. Berita harian. Okey, berita harian ini halaman hadapan sekali. Baru-baru ini kita dapat dengar tentang gempur parti pendatang asing tanpa izin yang telah pun digempur di beberapa kawasan yang digerakkan oleh agensi penguatkuasaan diketuai Jabatan Immigration menggempur sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur di Selayang dan menahan ratusan pendatang asing tanpa izin yang menguasai perniagaan di kawasan itu sejak beberapa tahun lalu. Beberapa siri operasi yang dijalankan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bertujuan membersihkan sektor perniagaan ibu negara daripada penguasaan kumpulan warga asing itu. Okey, dan rentetan daripada operasi-operasi yang dijalankan ini pastinya masih lagi langkah-langkah keselamatan dilakukan oleh agensi di mana suhu badan diperiksa dan pemeriksaan kesihatan dilakukan oleh setiap parti yang berada di Pasar Borong KL ini. Dan dengan itu, serbuan kali ini kebanyakan dikabarkan di sini, pengamal media yang hadir membuat liputan tidak dibenarkan berada berhampiran kawasan itu termasuk merakam video dan gambar. Ini apa yang dikongsikan oleh salah seorang wartawan berita harian ini. Kira-kira jam 11 pagi, anggota immigration dilihat membawa keluar sebahagian warga asing dari pasar yang sudah diperiksa dan berkemungkinan mereka yang mempunyai pelbagai jenis kesalahan membabitkan peraturan dan Akta Immigration 1959 Palang 63. Kita juga dapat saksikan kluster terbaru yang mana berkaitan dengan COVID-19 ini adalah dalam kalangan parti. Jadi inilah antara mengapa pentingnya pemeriksaan-pemeriksaan bukan sahaja untuk menutup premis-premis yang tidak sah tapi untuk mengenal pasti siapa yang dijangkiti COVID-19 ini. Okey, berita harian selesai.
Okey, dan di NST itulah gambar pun rasa nak menangis kan. Raya restrain, experts advise Malaysian to stay home if they cannot hit the strict SOPs for Hari Raya visiting within the same state. The Health Ministry appeal to the people to think of loved one who are elderly or in the high risk category. Siapa-siapa mungkin kita balik kampung, mungkin daripada bandar kan, ataupun walaupun dalam negeri yang sama, katakan ada yang kecil manis ke, yang sakit jantung ke, penyakit risiko tinggi. Mungkin bayi yang baru lahir ke, mereka yang ada penyakit ke, kita kena pertimbangkanlah. Jangan tak mati pun kalau kita tidak melawat kan. Tak mati pun kalau tak ada ziarah tu. Sebab yang melawat tu yang mungkin menyebabkan kematian. Okay. Sebab kadang kita sayang orang tu, tak mestinya kita COVID-19 mengajar. Kalau sayang tak mestinya kena dekat. Kalau sayang kena jauhkan, kena ada jarak. Sebab kita bimbanglah mungkin kita ni ada yang berisiko, tiba-tiba kita pula pergi ke mereka yang mungkin imuniti rendah, berlaku juga pelbagai lenti. Perkara yang tak diingini. Jadi mungkin kalau kita rasa kita betul-betul sihat, kita buat kesihatan, barulah dapat berjumpa dengan orang yang tersayang. Di samping juga diberikan, itulah dia, the change we didn't want, but COVID-19 is forcing us to do just that. Jadi komuniti itu penting. Kadang mana mungkin polis nak pantau semua rumah kan. Kena gunakan kita punya kebijaksanaan dan ilmu yang telah pun kita ada untuk disampaikan kepada yang lain. Betul. 20 orang yang dibenarkan untuk dalam satu masa dari segi perayaan ini, dalam konteks untuk menziarahi ini. Tetapi bila kita fikirkan semula 20 orang itu pun pastinya pelbagai langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan. Jadi macam mana untuk mengelakkan anda daripada terkena jangkitan ataupun anda ingin meraihkan perayaan ini, kita fikirkan di situ. Kerana kita tak tahu siapa yang bawa. Itulah, kadang-kadang kita dah lah, mungkin kita melawat mungkin ahli keluarga yang baru dapat cahaya mata. Betul. Kita tak bolehlah cium-cium ke, belai-belai kan, sebab banyak juga kadang-kadang kita tak ada persediaan pun, tak pakai penutup muka dan hidung, tangan tak dinyah cemar dan sebagainya. Kalau Anim Izzati 20 tambah 1 lah. 20 tahun 1. Okey. Ada kat sini tersorok kat bawah ni. Ya. Kita sebenarnya mungkin ramai yang rindukanlah sebab kita ni Ramadan ni sahabat kita ialah masjid ataupun surau. Betul. Jadi ada surau dah dilanda kemarau, maksudnya kemarau penghuni lah atas sebab yang diizinkan. Keputusan untuk solat berjemaah minggu ini di mana kita perhatikan NKI kemuka SOP pelaksanaan solat untuk dinilai Kabinet Majlis Raja-Raja. Dan mengikut timbalan Menteri Agama, kita jangka akan memperolehi keputusan minggu ini yang akan diumumkan oleh Menteri mengenai perkara berkenaan. Ya, jadi itulah agak kompleks juga sebab kalau sebut solat jemaah pastinya ramai nak keluar kan. Tak ada orang yang kata tak apalah aku tak nak pergi ya. Saya percaya setelah sekian lama kita dapat pergi ke solat Jumaat sekalipun, pasti ada kerinduan untuk pergi ke masjid, kita nak dengar khutbah. Jadi macam mana? Saya rasa memerlukan satu pengorbanan dan penelitian yang besar. Dan risiko juga yang diambil tu adalah sangat tinggi. Kadang-kadang dalam masa itu memang ada jarak dia, tapi proses tu kita terpaksa juga berhimpit. Nak ambil wuduk, nak beratur ambil wuduk. Maknanya kita melihat daripada nak masuk ke pintu ataupun halaman hadapan sekali di masjid itu, bagaimana nak pergi ke ambil wuduk dengan ramai macam tu. Jadi bagaimana mungkin faktor-faktor yang berisiko tinggi itu perlu diambil kira lah. Apa-apa pun kita menunggukan keputusan sama ada boleh ataupun tidak untuk solat berjemaah selepas ini. Tak mungkinlah kita nak pergi ke masjid, kita kena buat permohonan kan. Disemak siapa yang ada nama baru boleh masuk ke masjid. Jadi kita nantikanlah apa SOP yang akan digariskan. Dan itu adalah perkongsian menarik dalam akhbar hari ini di mana masih lagi memerlukan kita berjuang. Dan saya tunjuk satu gambar ni, ini sebuah madrasah. Di Jalan Kebun. Jadi diperhatikan di sebuah madrasah ni cara solat jemaah yang mereka praktiskan jarak sosial. Ya, mungkin biasa ini juga yang menjadi imam akan arahkan kita lurus dan rapatkan saf, tapi kali ini untuk ujian ini tidak ada berlaku. Ini gambaran bagaimana solat jemaah itu dilakukan. Okey, bila kita melihat kepada mungkin ada solusi seperti ini, gambaran seperti ini, tidak mustahil untuk solat jemaah boleh dilangsungkan di Malaysia. Cumanya proses dia lah sekali lagi. Bila ditekankan daripada awal sampai akhir itu, batas yang perlu digariskan itu bagaimana? Ya, ingat ya, berhimpit cetus risiko tinggi.
Itu kita punya tagline dalam kehidupan untuk hari ini. Baik, kita juga nak berkongsi kepada anda beberapa lagi maklumat di MH Hasiran 12 Mei. Kalau anda jangan risau, tidak dapat untuk membaca akhbar harian NST, harian Metro dan juga berita harian. Anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 28 April hingga 12 Mei 2020. Hari ini. Okey, mungkin anda boleh lagi tak terlambat lagi untuk anda langgan. Layari www.nstp.com.my/mco. Okey. Jangan lepaskan peluang ni, dapatkan hari ini, insya-Allah percuma lagi untuk anda langgani. Okey. Selain daripada itu, stay at home dan anda juga digalakkan untuk hantar video keluarga yang kreatif, yang menarik, yang baik-baik, yang menampakkan inspirasi dan juga bukanlah video yang mencetuskan perbalahan ke dan sebagainya. Contohlah macam tu gelagat anak ke, kelitah nenek ke, kalau anda dibenarkan untuk pulang ke kampung, ataupun apa juga kemeriahan yang melambangkan kebahagiaan keluarga. Ya, kalau yang sedang menunggu cahaya mata, boleh juga buat apa-apa saja. Interaksi dengan adik-beradik ke, masak-masak ke, terpulang. Okey, hantarkan kepada kami. Jangan lupa hashtag tadi apa? Ya, stay at home. Betul. Stay kalau at boleh, home. kalau di Instagram tu boleh tag MHI TV3. Okey, dan kali ini pula kita ingin anda saksikan bagaimana dengan antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang ramai. Rakan wartawan kami Faris ada sediakan tatapan untuk anda semua. Apa pun? Saya tak boleh tu. Satu akak tengok baris yang ketiga ya. Yaman. Termenung sendiri. Apa yang bakal terjadi? Buku resepi segalanya telah aku cari. Itu dia. Jadi kadang-kadang yang pandai edit tu adalah peluang anda untuk menyerlah ya di laman-laman sosial. Dan ini bonus untuk anda. Siapa yang pandai menyunting video-video di laman sosial itu, tahniah. Kongsikan kepada kami. Kita nak tengok video-video terbaru anda. Okey, sebenarnya dengan PKP ni pastinya ramai yang mungkin mengambil kesempatan ini jugalah untuk video call sesama sendiri. Kami di MHI juga ingin menanyakan khabar kepada anda. Apa yang kami dapat lakukan, mungkin kita ada panggilan yang diterima pada ketika ini untuk bertanya khabar, sampaikan pesanan maupun ucapan. Sementara itu, kita nak bacakan seorang ni, rakan di FB MHI TV3. Ada sesuatu yang disampaikan. Nurul Husna. Hasnul Hadi. Itulah Hasnul Hadi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam Ramadan. Semoga semua sihat dan kekal ceria hendaknya. Kepada rakan-rakan mahasiswa, terutama rakan-rakan kos Biomed UPM, kekalkan semangat kita untuk menuntut ilmu walau bagaimanapun caranya. Macam sekarang ni, semua kelas dan tugasan secara maya. We can do this together. Kepada semua, stay safe. Okey, dan jangan lupa talian untuk hubungi kami 03 77261603. Kalau boleh berikan suara yang ceria, suara yang telah pun disahurkan. Ataupun suara jejak Rasul. Siapa boleh tiru? Power. Macam mana suara Nanai? Macam mana? Dah tak ada dah. Cubalah bagi sedekah sikit. Jenayah membawa padah. Macam mana? Okey. Kalau serbuan anda dilakukan nak menyumbang suara, menyampaikan apa-apa, boleh. Okey. Baik. Dan juga kita nak ucapkan kepada mereka yang mungkin terkandas ataupun berada dalam keadaan banjir di beberapa kawasan yang kita tahu telah pun berlakunya ribut petir dan sebagainya. Kita harapkan anda berada dalam keadaan selamat. Sentiasa pastikan langkah-langkah keselamatan mengawal keadaan banjir itu anda patuhi, seperti mana ataupun dokumen-dokumen yang penting tu dapat diletakkan di tempat yang betul. Kita pun selalu seringkali mengingatkan, cuma dalam keadaan ini mungkin tak dapat nak dilakukan persiapan awal. Kita harapkan keselamatan diri anda
dapat dijaga. Ya, ada pemanggil di talian namanya begitu familiar sekali, Azhar Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Azhar bin Osman daripada Taman Sempadan, Nibong Tebas, Berampai Selatan. Okey. Baik, ada ucapan istimewa ataupun perkongsian menjelang Syawal? Jadi perkongsian macam inilah. Saya berasa terima kasih. Ya, Saya silakan. berasa terima kasih kepada kerajaan Malaysia lah kerana begitu prihatin menjaga kesihatan orang ramai lah. Baik, itu sahaja ucapannya. Dah. Jadi macam ni, saya minta pada orang ramai patuhlah undang-undang yang kerajaan bagi itu. Ya. Jadi kita dapat menghindarkan COVID-19 ni dengan InsyaAllah. seberapa segera. Okey, insya-Allah. Jadi kita dapatlah ramai-ramai balik. Kita tunggu keputusan kerajaan dapat pergi berjemaah balik di surau, di masjid baliklah. Kita tunggu keputusan tu. Jadi kita berharap orang ramai patuhlah pada undang apa yang kerajaan bagi. Okey, Baik. terima kasih banyak-banyak Terima Encik Jadi Azhar. saya nak ubat ucapan sikit Sila. pada anak cucu saya yang ada di Putrajaya tu. Okey. Bersabarlah. Kerana Pak Bayi Raya di rumah tuan. Patutnya balik rumah, patutnya tahun ni raya di Penang lah. Selalunya dia hari raya balik ke Nibong Tebal dan Bagan Serai lah. Ya. Okey. Tak apa, kita berenggang seketika ya untuk keselamatan bersama, insya-Allah dipermudahkan. Okey, terima kasih Encik Azhar. Ya, itu dia. Terima kasih. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Panggil dari Pulau Pinang. Tak apa, moga lepas ni ada basyirahnya, ada bushranya. Kabar gembira untuk kita semua selepas berakhirnya COVID-19. Doakan bersama sebab ramai yang, bukan kita je, ramai yang tersiksa satu dunia sebenarnya. Betul, betul. Ya, tak boleh terbang, tak boleh menggembara, tak boleh berurusan dagang niaga yang seperti sebelum ini. Okey. Jadi cuaca macam mana? Basyirah Baik. tu tak tahu apa makna dia. Kabar Bahasa gembira. tinggi sangat. Kabar gembira. Kabar gembira. Kalau ya, perempuan Basyirah tu, kabar gembira. Okey, Bushra, ini okey. kita ingin kongsikan kepada anda daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Inilah yang dikatakan amaran ribut petir di beberapa kawasan. Perak, iaitu Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, Selangor juga. Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, di Sarawak, Sri Aman, Betong, Sarikil dan juga di mana? Okey. Bintulu. Okey, di Sabah, di pedalaman, di Sepitang sebagainya. Okey, anda boleh dapatkan perinciannya melalui Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Okey, yang diwarnakan warna biru itu adalah kawasan-kawasan yang terdapat amaran ribut petir. Harap-harapnya dengan amaran ini dapatlah anda mengadakan persiapan awal berkaitan dengan keadaan ini. Okey. Baik, ada lagi pemanggil jauh dari Sabah. Okey. Dari Sabah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian agaknya? Saya Nur Farahia dari Tawau, Sabah. Tawau. Oh, Tawau. Okey, baik. Jadi macam mana situasi di Tawau dapat dikongsikan? Tawau sekarang so far masih dalam terkawal sebab sekarang cuma setakat kemarin cuma ada satu penambahan kes. Okey. Okey, macam mana tadi kita dapat saksikan juga mungkin di beberapa kawasan di Sabah terdapat keadaan bencana ribut petir. Kalau di Tawau macam mana? Tawau semalam hujan cuma ada dalam ribut petir, tiada ribut petir. Cuma ada beberapa di kawasan. Subuh tadi ada hujan lah lepas sahur tadi. Okey. Jadi ucapan menjelang Syawal ataupun ucapan untuk perkuat semangat sebenarnya kita diuji ini Saya sebenarnya hari ini Nurses Day, so saya mau ucap selamat Happy Nurses Day untuk saya punya kakak yang sedang bertugas. Okey. Happy Nurses Day untuk Nur Syakila. Dan di semua nurse di Tawau juga, Hospital Tawau. Okey. Dan saya mau ucap Happy Nurses Day untuk semua nurses di seluruh Malaysia. Terima kasih atas perkhidmatan anda
Terima kasih kerana menjadi frontliner yang terus kuat untuk menghadapi COVID-19 di Malaysia. Baik, apa ni Faria di Tawau seafood murah-murah kan dan segar, betul tak? Ya, betul. Boleh hantar sini sikit tak? Boleh. Okey, terima kasih. Boleh dapat dengan murah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Itu dia pendengar kita, pendengar pula. Ya, penonton kita di MHI FM. Dari salah buat silap depan dia kan. Tak apa. Dari Sabah. Harap-harapnya orang-orang Sabah terus kekal, terus kuat menghadapi mungkin keadaan banjir seperti tadi, meribu putih dan juga kes-kes COVID-19 ini. InsyaAllah. Okey, kepada anda semua, nanti di akhir rancangan kita akan sekali lagi ingin bertanya khabar. Kalau anda ada kesempatan untuk hubungi kami, kalau tak sempat hubungi sekarang, nanti di akhir rancangan dalam 15 minit yang akhir nanti, anda hubungi kami sekali lagi di 0377261603. Ucapan, pesanan, semuanya boleh kongsikan itu bersama dia kami. Dan kita pastikan dalam akhbaran juga ada disebutkan bahawa amalkan tiada salam tiada cium, kunjungan ketika sambutan Aidilfitri tidak digalakkan untuk pelawat kecuali ahli keluarga sahaja. Dan kita yakin tahap kebersihan kesihatannya moga-moga dipermudahkan urusan. Okey, baik, kita nak break seketika. Untuk anda yang sedang memikirkan apa yang nak buat hari ini, pastikan terisi sebab kita pun dah nak masuk ke gear yang terakhir. Betul. 10 yang terakhir untuk Ramadan. Moga-moga ada ilmu, ada pengisian, ada penambahbaikan sebelum kita nanti berjuang di cabaran yang lain pula selepas ini. Segalanya selepas ini di MHI. Isu mutasi dan telah dilaporkan hanya India melakukan 10 mutasi dan kita difahamkan ada 30 mutasi setakat ini. Hari ini Umi nak membacakan sebuah saja nukilan Bonda Nur daripada bukunya Pujuklah Hati. Tajuknya Belajar Daripada Kehidupan. Dengarkan. Kita belajar daripada kehidupan. Ada masa kita betul, ada masa kita salah, ada masa kita kuat dan ada masa kita lemah. Ku resepi segalanya telah aku cari. Kembali di MHI untuk tersebarkan ilmu dan pengetahuan khasnya tentang sedekah. Dan kita akan bersama nanti insyaAllah dalam fikrah bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, penolong pengerakanan JAKIM, yang hari ini tak ada sikit gangguan teknikal terdapat untuk bersama di alam maya melihat visualnya, tetapi ilmu itu tetap kita sebarkan kepada anda yang bersama kami di MHI, tak kira sama ada di TV ataupun di Facebook, untuk berkongsi tentang sedekah Ramadan, insya-Allah memberikan barakah dalam kehidupan. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Saudara Fitri dan Anim? Alhamdulillah. Ustaz berada di mana ni? Saya berada di rumah. Di rumah dan selepas ni insya-Allah ke pejabat insya-Allah. Baik Ustaz, hari ini kita nak berkongsi tentang sedekah Ramadan. Jadi itulah dia, mungkin ada yang masih lagi takut ya, ada yang kehilangan rezeki, ada yang diuji rezeki tak banyak seperti sebelum ini, mungkin kerana tak dapat berniaga ataupun macam-macam ujian. Jadi ada juga yang dah pun merancang untuk bersedekah ya, tapi kerana faktor tertentu tak dapat bersedekah. Sedangkan kita melihat banyak sekali perkongsian dalam hadis dan sebagainya bahawa sedekah itulah satu keajaiban yang tak diduga. Macam mana Ustaz melihat tingginya martabat sedekah di bulan Ramadan ini? Silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Saudara Fitri.
Bulan Ramadan adalah bulan selain kita memperbanyakkan salat, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran, ada satu lagi perkara yang kita tak boleh tertinggal, iaitulah kita bersedekah di bulan Ramadan. Kerana dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi begitu pemurah, dan dalam hadis memberikan gambaran pemurahnya Nabi SAW itu seperti angin yang bertiup laju. Rihul mursalah. Jadi bila kita sebut angin yang bertiup laju ni, ciri-cirinya yang pertama dia bertiup laju kan, bertiup kencang. Okey. Dan yang kedua, angin yang bertiup laju tu dia lalu dia tak kira siapa. Semua dapat rasa angin tu. Orang miskin, orang kaya, kanak-kanak, dewasa dan sebagainya. Jadi gambaran ini memberikan kepada kita di bulan Ramadan, khususnya kita telah pun berada di kita menghampiri 10 hari yang terakhir, jadi kita mesti memperbanyakkan sedekah kerana di bulan biasa satu sedekah digandakan sehingga 700 kali ganda. Tetapi di bulan Ramadan satu sedekah sunat ia menyamai satu pahala fardu yang mana ia digandakan 10 kali ganda. Jadi kalau kita cuba calculate kira-kira matematik, satu sedekah sunat kali 700 kali ganda kali 70 kali ganda kerana pahala fardu, jadi RM1 yang kita sedekah kurang lebih imbalannya 7,000 kali ganda yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi itu sudut formula matematiknya. Kenapa kita perlu bersedekah, saudara dan tuan-tuan sekalian? Yang pertama, orang yang meninggal dunia dalam Al-Quran, orang yang telah mati dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah merakamkan di dalam Al-Quran, orang yang telah meninggal dunia di hari akhirat nanti, mereka memohon kepada Allah supaya dihidupkan semula walaupun sekejap. Mereka kata, alangkah baiknya ajal kami ini ditangguhkan seketika kerana bila kami hidup di atas dunia, kami boleh bersedekah dan kami boleh jadi orang yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersedekah ni, saudara Fitri dan teman-teman sekalian, malaikat mendoakan kepada mereka. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, Engkau tolonglah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah ini. Kerana itu dalam hadis yang lain, kita bila bersedekah, harta kita pasti tidak akan berkurangan. Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki yang lain kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bersedekah? Kerana Nabi sebut dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Kata Nabi, apabila kita meninggal dunia, terputus segala amalan kita kecuali 3 perkara. Pertama, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, yang masih kekal dengan kita ialah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Dalam konteks ini, yang kita nak menabung untuk hari akhirat kita, iaitulah sedekah jariah, Fitri. Okey, baik Ustaz. Sangat besar manfaatnya sedekah ini. Namun juga bertanya, misalnya kata kalau kita ada wang RM100, apakah keutamaan kepada siapa? Siapa yang lebih afdal kita berikan sedekah? Mungkin Ustaz dapat berikan turutannya supaya dampingi dapat kita. Kadang banyak dilema nak utamakan siapa dalam memberi sedekah ini. Silakan Ustaz. Baik, sedekah ini secara fitri kita boleh memberikan kepada sesiapa sahaja. Macam saya sebut tadi, yang pertama kita boleh utamakan orang yang memerlukan, orang yang miskin, orang yang fakir. Dan apabila kita membantu orang fakir, orang miskin yang jauh, jangan terlupa juga tolong perhatikan ahli keluarga kita yang terdekat. Ya, sama ada isteri, sama ada suami, sama ada sepupu-sepupu kita, sama ada adik-beradik kita, ya, ibu bapa kita. Nafkah itu jangan kita pernah terlupa kerana kita bimbang, saudara Fitri. Kadang-kadang kita bantu orang yang jauh tetapi kita terlupa di sekeliling kita, silaturahim kita ini, yang ada darah daging kita ini, mereka juga ada yang setengah-setengahnya berada dalam keadaan yang susah. Jadi kita bantu mereka. Dan kita bantulah kepada sesiapa sahaja. Dan antara yang kita boleh buat, mungkin kalau sesiapa yang
dia mempunyai rezeki yang tidak banyak, tetapi ada rezeki, tetapi dia nak mengambil pahala dan fadilat bersedekah di bulan Ramadan ini, jangan lupa hadis Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang memberikan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, orang itu akan dapat pahala berpuasa seperti orang yang dia jamu makan tadi. Jadi, kalau kita tak mampu untuk bagi mungkin nasi biryani, nasi kerabu, apa salahnya kita beri mungkin buah kurma ataupun sekadar air putih sahaja. Itu kadar kemampuan kita, Allah pasti akan kira amal-amal kita khususnya apabila kita bersedekah ini, Fitri. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, ada juga yang bertanya sama ada sedekah ini boleh kita pamerkan ataupun sembunyi-sembunyi. Mungkin siapnya ada kelebihan masing-masing. Jadi yang mana yang lebih kita galakkan, Ustaz, secara ringkasnya? Baik, Saudara Fitri, satu soalan yang sangat baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, orang yang menginfakkan ataupun mendermakan harta-harta mereka sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari ataupun secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, semuanya itu Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada mereka. Jadi dalam konteks ayat ini, contohnya para imam tafsir, Al-Maraghi contohnya beliau mengatakan, kalaulah apabila kita memberikan sedekah itu secara terbuka, ia dapat menjadi satu contoh ikutan dakwah yang terbaik kepada orang. Bila orang tengok kita menderma, kita memberikan keperluan orang, orang rasa semangat untuk mereka juga turut berinfak, turut menderma. Jadi tidak ada masalah, dibenarkan, cumanya kita mesti jaga niat, ya, jaga niat. Dan begitulah juga apabila kita bersedekah secara sembunyi pun itu juga dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting kita sebagai orang yang memerhatikan, kita tak perlu mempersoalkan keikhlasan orang itu dan orang ini, kerana soal keikhlasan itu antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga akhlak kita, masing-masing jaga adab kita. Yang kita nak ialah amalan kita ini dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan saya teringat kata Ustaz Zarifi bahawa kita ada satu perkara yang kita dan Allah saja yang tahu. Mungkin sedekah subuh yang rahsia yang betul-betul kita jadikan sebagai satu amalan yang betul-betul intim, eksklusif dengan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Zarifi berkongsi ilmu dan juga pengetahuan yang cukup bermakna untuk kita gerakkan sedekah sebagai sumber untuk menjana maghfirah dan juga maghfirah kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Saudara Fitri, Bashirah. InsyaAllah. Kabar gembira untuk semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Okay. Ustaz Zarifi berkongsi ilmu ya. Dia berkongsi itu menariklah, di mana kalau kita sedekah pun ada yang kita tampilkan di depan, ada juga kita betul-betul rahsiakan sebaik mungkin. Mungkin itulah antara penyembuh hati dan jiwa. Baik, kepada yang boleh pulang ke kampung tetapi di satu negeri yang sama saja, mungkin anda sibuk untuk perbaiki kenderaan dan wartawan Johari ada tinjauan di bengkel kereta bagaimanakah kesibukannya dan persiapan sebelum mereka untuk bergerak ke destinasi terpilih pada menjelang Syawal nanti. Saksikan kumpulannya. Bengkel membaiki kenderaan adalah antara sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun ia tertakluk kepada arahan dan pematuhan syarat Majlis Keselamatan Negara MKN, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan. Bagi Muhammad Yazid Muhammad Azrai, perniagaannya mula dibuka secara berperingkat pada 2 April lalu selepas 2 minggu ditutup akibat pandemik COVID-19. Untuk 2 minggu yang pertama kita memang tutup, staff pun tak bekerja. Saya pun dapat panggilan daripada customer pun bertalu-talu. Pengusaha workshop ni banyaklah yang terlibat. Dari segi supplier, dari segi part, runner. Jadi kita
pergerakan kita dan kerja kita tu terbatas lah. Kereta banyak tak bergerak dan macam contoh kata bateri selalu problem lah. Jadi kita kadang kita kena pergi sendiri ambil daripada supplier sebab supplier takkan hantar. Bengkel yang sudah beroperasi selama lebih 10 tahun di Damansara ini menjalankan kerja baik pulih serta servis penghawa dingin kenderaan. Ia beroperasi dengan 8 orang pekerja. Ketika pelaksanaan PKP, waktu operasi perniagaan dipendekkan bermula dari 10 pagi sehingga jam 4 petang. Mekanik bertugas secara bergilir untuk mengelakkan terlalu ramai individu yang berada di bengkel. Namun, ia turut mencecaskan pendapatan pekerja. Bagi staf agak terkesan lah sebab kebanyakan staf pun kita daripada golongan B40 ke bawah dan ada yang baru habis belajar, kita train, ada yang gaji hari. Bila keadaan macam ni, kita pun bantu sekadar yang mampu je lah. Dan daripada segi gaji memang ada efek lah. Mereka mematuhi arahan PKPB dan mengikut garis panduan serta protokol untuk sektor perniagaan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Antara langkah-langkah yang diambil adalah memastikan penjarakan sosial, memakai topeng muka, menyediakan cecair pembasmi kuman dan pemeriksaan suhu badan setiap pelanggan malah pekerja. Pelanggan dinasihatkan untuk tidak menunggu lama di bengkel dan juruteknik akan menghubungi pelanggan selepas kereta siap dibaiki. Seperti sektor pekerjaan lain, mereka juga perlu membiasakan diri dengan normal baharu semasa PKPB sebagai amalan harian di tempat kerja bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Okey, itulah keadaan yang dapat digambarkan di bengkel yang dapat tinjauan daripada rakan wartawan Johari. Pastinya peniaga-peniaga bengkel yang lain juga telah pun membuka ataupun beroperasi semula. Bolehlah mungkin anda dengan mematuhi langkah-langkah keselamatan cuba ataupun pergi jika perlu. Okey, itu perkongsian yang sebentar tadi dan seterusnya kalau tadi kita kongsi tentang sedekah. Kali ini pula bagaimana untuk menerapkan ataupun mengambil kesempatan dengan nilai-nilai mendapat kebaikan dan juga syafaat di bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan juga ada seorang individu yang kita melihat seorang anak muda ini berdakwah dalam seni dan juga dakwahnya ini diikuti sesetengah individu terutama sekali anak-anak muda yang sebaya dengannya. Kini berada di talian juara Qariah Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 2019 Farhah. Apa khabar Farhah? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar semua? Baik, di sini baik saja alhamdulillah. Okey, dengan penonton dengan MSI ini kita ingin nak kongsikan sedikitlah berkaitan dengan bagaimana untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat baik kita di bulan Ramadan ini. Kerana pastinya mereka yang mendengar alunan yang disampaikan, yang mengikuti anda juga di laman sosial dapat sedikit sebanyak mengikut apa yang dilakukan oleh Farhah. Kongsikan Farhah. Okey. Pertama sekali, Farhah nak ucap ribuan terima kasih kepada pihak MSI kerana sudi menjemput Farhah hari ini. Okey, macam mana kita nak terapkan pupuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Sebenarnya ada banyak cara untuk kita sentiasa bersemangat untuk baca Al-Quran. Selain kita mentadabbur, selain kita tahu makna-makna Al-Quran itu sendiri, bagi Farhah cara lainnya adalah kita boleh fikir apakah kelebihan yang boleh kita dapat bila kita baca Al-Quran. Bak kata guru Farhah sendiri, dia kongsikan bila kita ada Al-Quran ni, kita ada segala-galanya. Macam tu. Dan seperti semua tahu, bila kita berada dalam tubuh nanti, tak ada siapa yang bersama-sama dengan kita, hanya Al-Quran saja yang bersama-sama dengan kita. Jadi bila kita tahu kelebihan-kelebihan tu, kita rasa lebih semangat untuk membaca Al-Quran dan lebih dekat untuk mempelajari Al-Quran.
Farha, kadang-kadang kan yang menjadi kekangan, bukan kata kekangan lah, menjadi alasan pada kita ni untuk tak baca Al-Quran. Al-Quran duduk situ je, dia tengok kita tengok dia, tengok kita tengok dia kan. Nak ambil pun tak ada keupayaan untuk nak membuka dan bacanya, itu adalah kerana mungkin takutkan salah tajwid, takut bacaan kita tak sempurna. Lepas tu nak mengaji, bila dah besar-besar ni, nak belajar, nak ambil cikgu ngaji, kita rasa macam segan dan sebagainya. Apa nasihat Farha? Okey, nasihat Farha sebenarnya belajar Al-Quran ini adalah satu proses pembelajaran. Jadi bagi Farha tak perlu malu dan tak perlu segan, sebab kita sama-sama belajar, kita sama-sama improve apa yang kita boleh perbaiki, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sambil-sambil tu kita nak tahu juga perkembangan Farha. Kabarnya ada single terbaru yang mana ini bersama dengan Bazli Hazwan UNIC. Single ini bertajuk Bukti, betul? Ya, betul. Ceritakan sikit. Okey, lagu Bukti ini alhamdulillah diciptakan pada tahun lepas 2019 oleh Bazli UNIC. Okey. Kenapa ambil masa yang agak lama untuk rilis lagu ni? Sebenarnya lagu ni dapat idea daripada Bazli sendiri selepas kemenangan dalam tilawah Al-Quran. Jadi lagu Bukti ini menceritakan tentang doa dan menceritakan sejauh mana kita bukti cintakan Al-Quran itu. Okey, sekarang ni dah boleh didengarkan di YouTube? Ya, betul. Boleh dengar di YouTube, Spotify dan semua media platform UNIC. Okey, bila tarikh official release dia? Baru saja kan? Official release dia pada tahun lepas, bulan 7, 6 tu. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk Farha. Farha, mungkin sebagai individu ataupun anak muda yang sentiasa berdakwah mengikut cara tersendiri, kita dapat saksikan juga apa yang dikongsikan oleh Farha. Apa sedikit sebanyak pesanan Farha kepada kami di sini untuk sentiasa beringat, sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang baik, terutama sekali mendekatkan diri dengan Al-Quran. Silakan. Okey. Pertama sekali, nasihat yang Farha boleh berikan kepada semua yang menonton hari ini adalah semoga kita sama-sama dapat istiqamah membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebab apa? Sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah sama-sama kita belajar dan sama-sama kita improve bacaan Al-Quran, insyaAllah. Kalau eksklusif di MSI boleh nak dengar ke Farha Taranum sekarang? Boleh, insyaAllah. Bolehlah kalau nak kongsikan apa-apa saja surah yang mungkin dah bersedia sekarang ni, kita nak dengar. Lama tak dengar secara langsung. Okey, surah pendek. Boleh? Okey, At-Takasur, insyaAllah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Sadaqallahul azim. Terima kasih Farha. Ya Allah, betul-betul eksklusif di MHI. Terima kasih. Kita harapkan yang terbaik untuk Farha juga. Jaga diri baik-baik. Salam Ramadan. InsyaAllah. Mungkin awal sikit nak ucapkan selamat Hari Raya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkesempatan juga kita dengarkan Taranum juara tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 2019. Farhatul Fairuzah. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bercerita tentang satu perkara yang lebih serius sedikit. Ini tentang mutasi COVID-19. Segalanya selepas ini di MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. No. Ya. Kenapa kita kena duduk rumah? Ada coronavirus. Really? Coronavirus ni bahaya Ya. Jadi kita tak boleh jumpa orang. Ya. So, you tak pergi sekolah semua okey ke? So, school from home? Ya. Senang saja. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali kita di MHI dan kita banyak berbincang secara mendalam tentang mutasi virus COVID-19. Dan kita berbangga pagi ini dapat bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Muhammad Ihsani Mahmud. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor bersama dengan kami di MHI. Doktor, kita bercerita tentang mutasi COVID-19 ini. Ini yang lebih merisaukan dan juga dianggap lebih berbahaya kerana kita tidak tahu mungkin dalam kalangan pesakit-pesakit ini akan terjadinya semula seperti kes yang berlaku di negara-negara lain. Mungkin sebagai awalnya untuk kita lebih memahami apakah itu mutasi COVID-19 ini, Doktor. Okey. Terima kasih atas jemputan saya pada pagi ini. Pertama sekali kita kena tahu secara semula jadinya semua jenis virus, bukannya sahaja COVID-19 ataupun apa-apa jenis virus yang lain, memang secara tak langsung virus tersebut akan mengubah dari segi tekstur ataupun secara protein virus itu sendiri untuk virus itu survive. Okey. So bagaimana yang dikaitkan dengan COVID-19 yang dikatakan mutasi tersebut, seperti yang kita maklum adalah virus itu berpunca daripada negara China. So dan dia mula merebak ke negara-negara yang lain sekitarnya dan malah lebih teruk lagi di negara-negara yang lain. So kalau kita tahu dari segi persekitaran di negara China itu sendiri, dari segi suhu, faktor geografi dan semua mungkin tak sama dengan keadaan di Malaysia. Okey. Dan even individu seseorang tersebut, populasi di China dan populasi ini tidak sama. So bagaimana virus tersebut di Malaysia ini boleh merebak juga? Itulah salah satu sebab yang kita katakan virus itu bermutasi dan dia mengubah dari segi tekstur virus tersebut ke dalam individu yang dijangkiti untuk virus itu survive sebenarnya. Dia lebih kepada individu ataupun genetik? Boleh berkait dengan genetik, individu itu sendiri, persekitaran itu juga dan juga virus itu sendiri. Sebab mungkin pada pandangan virus itu sendiri dengan keadaan dia yang sekarang mungkin tak cukup untuk dia survive. So dia akan mengubah lagi dan untuk jadi lebih kuat. Apa kapitalis yang menyebabkan dia berubah tu? Apa? Okey, macam kita tahu awal-awal dulu pada hujung tahun lepas yang kita dengarkan virus ni berpunca daripada kelawar lah, daripada pangolin, maksudnya daripada binatang itu sendiri. Sebab kita tahu kalau kelawar ni adalah sejenis reptilia. Okey, dia tak sama dengan kita sebagai mamalia. So daripada bayangkan untuk dalam badan reptilia tu dengan badan seseorang yang mamalia tak sama. Orang kata darah panas, ada darah sejuk. So virus dalam reptilia dia berpindah kepada manusia tu oleh dia bagaimana sebab dia nak survive di dalam badan manusia. So dia akan
mengubah bentuk virus tersebut dan dia boleh survive. Itu adalah katakan salah satu mutasi. Okey, apa-apa yang akan berlaku pada individu itu kalau berlakunya mutasi dalam dia selepas dia dah pun pulih? Adakah lebih teruk dengan kesan yang kali pertama dia kena COVID? Dia serang dan tinggalkan jejak-jejak ke ataupun macam mana? Okey, saya bagi contoh di mana kes yang kalau tak silap saya lah kes yang ke-26 atau ke-25 di mana kita dengar dia meribak lebih 100 orang yang selepas dia dapat jangkit, dia positif, dia infect lebih ramai di sekitarnya. Tapi kalau virus ni mungkin 1 atau 2 saja. So kita dapat lihat kan virus itu puncanya kita tak tahu. Dia mungkin ada yang kata dia pergi ke Indonesia lah, ada yang kata dia pergi ke China. So virus yang masuk dalam badan dia mungkin virus yang jenis yang strain yang lain ataupun yang jenis bentuk yang lain. So dia akan boleh meribak dengan lebih ramai orang di sekitarnya. Dengan pantas? Dengan pantas. Dalam masa yang singkat. Sebab kita tahu dedahan kita, sebab tu kita panggil inkubasi period. Tempoh inkubasi itu adalah 14 hari. So dalam tempoh 14 hari tersebut, mana-mana individu yang terdedah dengan kes 26 tersebut berpotensi besar untuk dijangkiti. So dalam masa yang singkat, dia boleh meribak sampai 120 orang. Doktor, saya terbaca artikel, ini ialah tentang international kan. Macam ada pakar yang bingung sebab macam di India kes sangat rendah ya. Termasuk juga di Afrika kan. Adakah itulah tadi main peranan tak genetik tu mungkin kalau situasi tertentu cuaca mungkin jadi katalis yang mungkin tak kita jangka. Kelompok populasi di sana tu. Boleh jadi juga sebab kita tahu mungkin suasana di India dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Mungkin dari segi tahap immunity individu itu sendiri, dari segi macam kita alhamdulillah mungkin dapat makanan yang sihat. So zat nutrisi yang kita dapat tu menjadikan kita lebih kuat berbanding dengan yang negara-negara yang status yang tahap dunia ketiga ni yang susah kan. Mungkin kesukaran imuniti secara semula dalam badan tu menyebabkan mereka tak boleh nak survive dengan apa-apa virus yang dijangkiti. Tambah pula persekitaran mereka tu sangat padat. Satu rumah mungkin ramai ataupun tinggal di luar-luar tepi jalan. Itu menyebabkan faktor yang mungkin salah satu sebab lah yang boleh kes tu menjadi teruk di kawasan negara itu. Doktor, kita kan dalam keadaan yang maknanya dalam usaha untuk mencari vaksin yang sesuai untuk COVID-19 ini dan sebagainya. Setiap negara sedang berusaha ke arah itu. Adakah kalau dengan terjadinya mutasi ini mengganggu perkembangan pencarian vaksin? Dan saya tak menafikan. Sebab buat masa ni kita banyak kajian yang juga yang dah dapati dia telah mengesan lebih 30 jenis strain virus COVID itu sendiri. Tapi yang kita nampak virus utama adalah A, B, C yang punca yang diklasifikasikan daripada punca negara tersebut strain itu datang. So dengan lebih 30 strain virus ni untuk menyiapkan satu vaksin tu mesti vaksin tu boleh cover protect seseorang tu daripada dijangkiti 30 jenis strain tersebut. Jadi nampak gaya macam lama lagi. Lama lagi lah. Maknanya kalau kita fikirkan secara logik kan dengan keadaan yang boleh berlaku ini. Jadi gambaran awalnya memang pada tahap yang agak kompleks ada tu. Macam mana? Betul. Sebab kita tahu contoh saya bagi contoh proses penyediaan vaksin. Kajian tersebut terpaksa melalui 4 fasa. Fasa pertama, kedua dan ketiga untuk ujian klinikal tersebut. Dan tempoh nak lengkapkan satu fasa tu memakan masa lebih kurang 18 bulan ataupun lebih. Kalau tambah lagi dengan strain yang banyak, dalam proses tu dia dah ada isolated strain yang tersebut. Tiba-tiba datang lagi strain yang baru. So akan menyebabkan lagi kompleksiti itu lebih teruk nanti. Okey, itu dia. Jadi tarik nafas sekejap. Okey, kita berehat seketika. Kajian saintifik, kita harapkan ada keajaiban dan juga penemuan yang hebat. Kita akan berbincang lagi. Kalau ada sebarang soalan boleh sisipkan di Facebook MSN, nanti kami akan cuba bacakan soalan-soalan anda kepada Dr. Muhammad Ihsani sebagai pakar perubatan kesihatan awam dan bahagian kawal penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, rehat seketika. Kembali selepas ini di MSI. Masa kita berbincang tentang mutasi dan mutasi ini perkara yang sangat complicated. Kalau mengikut daripada sejarah terdahulu dari segi virus yang lain, bagaimana mutasi itu? Adakah kali ini COVID-19 lebih kejam lagi dari segi perkembangannya, Doktor? Okay. Kalau kita tahu COVID-19 ni puncanya adalah daripada SARS coronavirus. Sebab COVID-19 dia tambah 2, SARS coronavirus 2. Okay. Kalau yang adik-beradik dia ni kan SARS coronavirus yang penyakit SARS, dan yang di samping tu ada satu lagi MERS-CoV. So kalau kita tengok dari segi jumlah kes yang untuk dua kes virus ni
tak sebanyak yang macam sekarang. Tapi severity bergantung. Ada yang severe yang menyebabkan kematian yang tinggi macam MERS, tinggi mati. Sebab apa mungkin tinggi mati? Sebab tak ramai kena. Tapi yang kena tu pula ramai pula yang mati. Sebab itu kita nampak dia punya persen kematian tu tinggi. Tapi untuk COVID-19 ni kita nampak dia punya jangkitan banyak. Ramai sangat kena, dah hampir 3 juta lebih kan, mencecah 4 juta. Tapi tahap kematian bergantung kepada negara tersebut. Kebaikan boleh dikatakan masih lagi terkawal. Contohnya di Malaysia sendiri, mungkin jumlah kematian kita belum lagi banyak berbanding jumlah kes yang kita hadapi. Bagi negara yang kematian tinggi, faktor utamanya apa? Kita tengok pula siapa pula yang dijangkiti tersebut. Kalau yang kena tu mungkin kebanyakan warga emas. Mungkin kita tahu secara maklum, secara pengetahuan kita yang warga emas ni banyak komplikasi penyakit yang lain seperti kencing manis, ketahanan badan pun lemah. Itu mungkin salah satu faktor yang menyumbang kepada kematian juga. Okey, kalau seseorang individu jangkit semula dengan COVID ini dan bagaimana dengan tahap chances kesembuhan, adakah sama ataupun dia punya ketahanan badan adalah sedikit berkurang kerana dia dah pernah kena sekali? Okey. Kalau sebelum ni saya punya ketua pengarah kesihatan pernah memaklumkan bahawa individu yang dijangkiti kebarangkalian untuk ada imuniti secara semula jadi hasil jangkitan sebelum ini mungkin tak juga. Okay, maksudnya dia kebarangkalian untuk dijangkiti semula itu ada. Okay. Tapi dia bergantung pula kepada jenis strain virus yang dijangkiti. Okey, kalau mungkin dulu dia dapat strain yang baik, so sebab tu dia boleh sembuh dengan cepat. Tapi bila dijangkiti semula, dia dapat strain yang lebih ganas. So mungkin keadaan dia akan lebih teruk berbanding dengan sebelum ni. Jadi dari segi keupayaan perubatan, maksudnya dari segi ubat, mampukah untuk membendung dan sebagainya? Okey, untuk rawatan sekarang dari segi COVID-19 kita ada memperkenalkan beberapa jenis ubat lah seperti chloroquine, ada yang trial untuk remdesivir dan jenis-jenis antivirus yang lain. Buat masa ni kebanyakan kita bagi ubat tu tak dapat lagi membuktikan keberkesanan kata okey ini boleh menyembuhkan daripada jangkitan. Tapi ubat ni sebenarnya kebaikannya, kelebihan dia adalah secara tidak langsung dia mengurangkan tahap keradangan. Bila kurang radang, maksudnya demam makin susut, sistem pernafasan mungkin lebih baik, dan jangkitan tersebut mungkin lama-lama beransur hilang secara sikit demi sedikit. Bagi yang telah discharge, jadi mereka perlu melaporkan kembali selepas tempoh tertentu supaya kita dapat tahu bagaimana corak mereka ini. Okey, bagi mana yang dah telah sembuh, biasanya kalau ikut kita punya step, kita ada asingkan pula dalam step downward. Kita nak pastikan dia ni betul-betul negatif ataupun betul-betul tiada lagi simptom yang baru. Bila dah sembuh tu, dah keluar, kita akan buat follow up dan pemantauan at least dalam masa 2 minggu ke 1 bulan. Pemantauan dari rumah lah maknanya. Dan malah ada juga yang pesakit tu sendiri dia aware dan dia maklumkan juga, saya ni tiba-tiba ada batuk, adakah saya dijangkiti semula? Itu akan menjadi alert. Maknanya rata-rata mereka yang bekas, maknanya bekas, kita boleh bercakap bekas pesakit ini COVID-19 ni, mereka juga risau tentang keadaan selepas itu. Sebab mereka mungkin kita kata macam satu trauma lah kan, pernah dijangkiti, bila datang balik simptom yang sama mungkin sebelumnya, adakah benda tu virus yang sama ataupun virus yang lain? Okey, bila kita bercerita tentang kes-kes yang melibatkan mereka ni ada background penyakit-penyakit kronik kan, kencing manis, darah tinggi, mereka ni adalah antara yang risiko sehingga boleh ke arah kematian dan sebagainya. Dan bagaimana melihat kepada mutasi COVID-19 ini pula terhadap mereka? Adakah peluang mereka untuk survive dalam COVID-19 ini? Okey. Sebab tu pentingnya kita menggalakkan daripada mengelakkan daripada individu tersebut dijangkiti. Okey, terutama kategori yang warga emas yang disebut. So di samping itu juga kita menjalankan saringan awal, pengesanan awal. Sekarang sibuk di peringkat lapangan menjalankan ujian saringan di pusat-pusat jagaan warga emas sebab kita nak memastikan mereka ini dikesan dengan lebih awal. Bila dikesan lebih awal, kita dapat beri rawatan awal dan dapat mengelakkan daripada virus tu mungkin lebih melampau-lampau lah dalam menyebabkan individu itu lebih sakit nanti. Betul, bagaimana pula secara ringkasnya dari segi kerjasama antarabangsa dan juga hubungan dengan WHO
dalam usaha untuk mempercepatkan segala-galanya yang baik. Sebab kita perhatikan kes mencecah jumlah yang sangat menakutkan, terutama di US dan sebagainya. Jadi untuk memulihkannya, apa harapan kepada dunia? Ya. Dari segi kerjasama dengan WHO dan juga negara-negara lain, kita akan menggunakan platform International Health Regulation, di mana platform tersebut akan wujudin satu komunikasi. Contohnya kalau Malaysian, warga negara Malaysia berada di UK yang positif, Malaysia mereka akan memaklumkan juga kepada kita. Dan juga, sama juga kalau di mana-mana penduduk mereka yang warga negara luar yang dijangkiti di negara kita, kita akan update. So dari segi platform tu kita dapat kemaskini dari segi situasi semasa, dan WHO juga memberi input dari masa ke masa untuk kita strengthenkan lagi kita punya strategi sebenarnya. Kalau kita lihat ada juga individu lain dari luar negara yang memuji cara Malaysia mengendalikan kes-kes COVID-19 ini. Tapi secara jujurnya bagaimana pendapatan kita sendiri daripada KKM melihat kepada bagaimana perkembangan ini, termasuk dengan jumlah kematian tidaklah meningkat secara mendadak dan sebagainya. Apa komen doktor? Okey. Sebenarnya ini satu cabaran yang besar sebenarnya untuk buat kita, terutama sekali bagaimana kita nak mengawal mereka ni bercampur gaul dengan ramai orang untuk mengelakkan daripada virus ini dijangkiti. Dan alhamdulillah kita mengambil pendekatan yang lebih awal sebelum ini menjadi melarat yang lebih teruk. Namun kita tak pernah juga mengabaikan negara-negara luar bagaimana mereka melaksanakan tindakan kawalan dan pencegahan tersebut. So kita belajar juga daripada negara lain dan juga meminta pendapat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia sendiri dari segi pelaksanaan tersebut. Ya, ini tugas antara yang paling mencabar, doktor. Ya, betul. Sebab ada pandemik yang besar. Baik, mungkin doktor ada ucapan kepada hari ini, Hari Jururawat. Seperti dengan Hari Jururawat. Ada ucapan istimewa kepada rakan-rakan sahabat jururawat. Silakan. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jururawat yang dah bekas jururawat yang telah bersara dan sedang bertugas dan bakal menjadi jururawat. Selama 11 tahun saya bekerja memang berurusan dengan jururawat setiap hari, dan mereka amat membantu sebenarnya sebab walaupun sesukar kita ni, tanpa mereka memang sangat susah. Dan tambah pula sekarang mereka sangat memberi sumbangan yang terbaiklah dalam membantu kita semua dalam Kementerian Kesihatan ini untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Okey, terima kasih banyak doktor. Kita harapkan yang terbaik dan juga syabas tahniah diucapkan kepada pihak KKM di atas segala usaha yang telah pun dilakukan kan. Ya, telah pun meratakan lingkungan dan juga memastikan rantai ini dapat kita putuskan secepatnya mungkin dan keadaan negara bertambah baik dan juga kerjasama yang strategik dengan negara lain juga. Terima kasih, Doktor. Keselamatan bersama. Okey, Dr. Muhammad Ishadi Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang telah pun bersama dengan kami berkongsi berkaitan dengan mutasi COVID-19 ni, kita harapkan agar segala yang tidak baik itu tidak berlaku di Malaysia terutama sekali, dan Malaysia ini dapat menyelesaikan perkara ini dengan lebih baik lagi. Ya, doakan frontliners kita diberikan kekuatan dan juga semuanya dapat menempuhi cabaran ini dengan tabah dan tenang. Dan semua Ramadan ini ada satu kabar baiklah dapat kita terima. Semoga semuanya selamat dan kita dapat kembali dengan norma kehidupan seperti biasa. Amin, insya-Allah. Okey, kita ingin kongsikan kepada anda kali ini peniaga juadah berbuka puasa. Kali ini rakan wartawan Faris mendekati peniaga-peniaga ini. Jom saksikan. Rata-rata pemilik premis dan para peniaga menyambut baik tindakan kerajaan yang telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei lalu. Pastinya ini menjadi kabar gembira buat mereka untuk kembali bertugas, lebih-lebih lagi ramai yang terputus mata pencarian disebabkan PKP sebelum ini. Siti Syufiah Nur antara peniaga sepenuh masa di Taman Sedang Jaya, Seri Kembangan, Selangor. Berusia 31 tahun, anak jati negeri Selangor ini pada awalnya hanya berniaga untuk rakas pejabat. Memandangkan permintaan semakin bertambah, anak ke-11 daripada 12 adik-beradik ini mengambil inisiatif untuk membuat sesi urus niaga secara kecil-kecilan. Masak apa? Mula-mula saya buat kecil-kecilan lah, cuma ambil order macam dari student UPM, kawan-kawan office kan. Bila kawan-kawan bagi feedback yang bagus, dia kata kau boleh teruskan. Lepas tu saya buat idea lah, saya fikir kita nak buat kedai, buka kedai kecil-kecilan tapi ambil menu satu tapi kita pelbagai-bagaikan. Macam tu. Macam bulan puasa ni,
Saya buat bubur, buat meatball dan juga nasi lah. Sebagai langkah berhati-hati dan mematuhi arahan pihak berkuasa, Syufia hanya menjual makanan yang dibungkus dan dibawa balik sahaja. Terima kasih. Biarpun dalam musim Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini, namun bagi Sofia ia tidak menghalangnya untuk menjual biarpun di hadapan halaman rumahnya ini. Dan saya dapati Sofia sememangnya mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan di mana dia perlu memakai topeng muka untuk berinteraksi bersama dengan pelanggannya dan juga mengamalkan penjarakan sosial semasa sesi jual beli. Okay, Sofia. Selain menerima pelanggan di kediaman mereka, Sofia turut menyediakan perkhidmatan rana atau penghantaran makanan dan cash on delivery (COD). Makanan yang dipesan sehari awal akan dihantar terus ke rumah pelanggan. Saya baru pertama kali tapi saya dah makan dengan kawan hantar tu kan. Baguslah makanannya, bersih, harga berpatutan, sedap kan. Penghantaran pun okey. Permintaan minta macam hari ni nak order, besok nak pakai kan, nak bagi sedekah mana-mana, tahlil ke mana, hari ni sebelumnya dah order 2 hari ke sebelumnya tu dia dah ready lah. Baguslah, esoknya dah siap lah. Usaha Syufia dalam menjalankan perniagaan bagi menampung perbelanjaan keluarga sememangnya wajar dicontohi. Semoga Syufia dan para peniaga premis makanan terus patuhi arahan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara agar dapat kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. #StopCovid-19 #Kita Mesti Menang. Itu dia, walaupun di jalanan tapi yang pentingnya kita pastikan keselamatan pada tahap yang terbaik. Moga-moga rezeki akan terus melimpah. Amin, insya-Allah. Okey, di hujung-hujung rancangan ini kita ingin menanya khabar dan juga ada yang ingin sampaikan ucapan maupun pesanan. Seorang penonton MSI kini berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Fuziah ya? Ya, saya Puan Fuziah binti Saleh. Ya. Dari Pelda Bukit Esther, Kota Tinggi, Johor Bahru. Okey, ada ucapan ataupun perkongsian? Saya adalah keluarga daripada Eza Aziz Fauzi. Thank you very much. Oh, Eza Aziz Fauzi. Ini adalah mak saudara kepada Eza Aziz Fauzi. Oh, thank you so very much. Yes. I pension staff nurse. Oh yes, tahun 1970. Tahun 1970 I masuk. Okay. Tahun 1981 I pension. And then I nak ucapkan all the jururawat seluruh Malaysia happy, selamat bertugas dengan baik. Yalah, tak apa. No, identiti I dah tak boleh sorok lagi. Ya, I tahu. I adalah keluarga Eza Aziz Fauzi tau. Okey. Ini adalah... Nama pun dekat-dekat. Yalah. You don't worry lah. Your mother talk like that, what? Okey. Okay, Petri. Saya nak mengucap... Saya ni dah berusia 65 tahun. Okey. Ingin mengucapkan kepada seluruh jururawat dan khas untuk Dr. Safika yang berada di HSA selamat menjalankan tugas dengan baik dan panggil senang kita makmuk lah. Okey. Ucapan yang terima kasih banyak-banyak Puan Fuziah. Ceria sungguh ya. Okey, dan kita tinjau juga ucapan di Facebook MHI. Kalau ada kiriman lagi, kita bacakan. Fakziah Zainuddin. Buat yang tersayang, suamiku yang dicintai, selamat hari ulang tahun perkahwinan. Kita yang ke-20 pada 14 bulan Mei. 26 26? Maaf 26. Okay. Semoga kita terus kekal bahagia selama-lamanya. Ya, 26 tahun. 26 Itu tahun dia. dah. Ini berapa? Setahun jagung. Okay. Awak berapa, Fitri? Baru nak masuk 9. Oh Allah. Itu 26 ya? Jauh lagi perjalanan 26. Dah bayi saya. Okey, seorang lagi pemanggil talian. Hello, Assalamualaikum. Belum lagi?
Okey, teruskan tembusi talian. Sambil kita juga ceritalah apa saja yang menarik yang membangkitkan keceriaan, yang melambangkan kita seronokkan sebab kita nak masuk ke fasa terakhir Ramadan ni perlukan motivasi. Okey, kita bacakan daripada Iman Wafiah Toibah Ali. Katanya selamat Ramadan, semoga semua rakyat Malaysia dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berjaga-jaga dalam tempoh PKP. Terus berjuang bagi para frontliners dan jasa anda amat kami hargai. Terus berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan negara. Rindu nak dengar belajar bersama dengan rakan seperjuangan di STAM di Kuliah Al-Lughah Waddin Pekan Pahang. Salam sayang untuk semua. Okey, ada juga rakan kita Marziah binti Muhammad Hashim. Happy birthday gorgeous Yanti Syam. Itu dia. A very happy birthday to my BFF. May Allah bless whatever you do in your life. InsyaAllah. Amin. Itu dia. Kalau anda ada lagi ucapan, cepat-cepat hantarkan kami di MSI kerana kita nak bacakan. Ya, ada pemanggil? Pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Halo. Joel? Ya, saya. Apa khabar? Khabar baik. Okey, buat panggilan dari mana ni? Saya buat panggilan dari Banting, Selangor. Oh, Banting saya ingat tadi macam cerating. Okey, tak apa. Okey, ada ucapan kepada rakan-rakan anda, silakan. Silakan. Saya nak ucap selamat berpuasa kepada semua warga Islam di Malaysia dan di seluruh dunia. Kita kena kuatlah time PKP macam ni kan. Nak keluar balik, nak enjoy balik dengan family. Time ni susah-susah macam ni. Macam Joel kerja apa? Ataupun belajar lagi? Saya 18 tahun. Saya tengah tunggu nak masuk University College tahun depan. Itulah tengah susah sikit. Rancang nak ambil apa? Ambil pengajian apa? Saya nak ambil pilot. Tapi duit tu yang tengah ni sikit. Macam tak cukup duit. Okey, tak apa. Moga-moga ada dana tu nanti. Tengah cari sponsor sekarang. I see. Okey, Joel. All the best. Semoga berjaya, Joel. Terima kasih. Selamat puasa. Have a nice day. Thank you. Bye. Okey. Baru 18 tahun. Terima kasih tembusi talian. Kita sebenarnya jarang kan dapat penonton yang muda-muda. Muda-mudi, 18 tahun. Muda-mudanya sedang mungkin tengok Instagram gadget ke. Kan? Okey, baik. Di FB, MSI, Uncle Hussein. Assalamualaikum, selamat menyambut Nurse Day kepada semua jururawat khususnya di Malaysia. Pengorbanan anda sentiasa diingati dalam pandemik yang melanda dunia. Setiap penat lelah anda dibayar dengan ganjaran pahala. Ayuh semua jururawat sentiasa berbakti untuk masyarakat dan bangkitlah semangat seperti mana lagu KKM. Wah, yang selalu terpahat dalam hati. Selamat menyambut Hari Jururawat. Okey, macam mana lagu KKM? Nanti kita cuba cari. Nanti kita cuba cari ya. Okey, pemanggil kita yang terusnya pagi ini. Okey, dari Perak, Rizwan. Siapa di talian? Halo. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Jamalia? Baik. Saya Deti terlebih dahulu akan nak mengucapkan congratulations for your first pregnancy. Thank you. Alhamdulillah. Okay, actually akak pun bekas mantan jururawat daripada PPUM. Okey. Di kesempatan ini akan nak ucapkan selamat pertama selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Lepas tu dan dalam bulan 5 ni banyak sangat hari-hari jadi kan. Betul. Contohnya Hari Ibu. Jururawat, Hari Ibu. Jadi akak pun ambil kesempatan ni selamat puasa bagi seluruh rakyat Malaysia utamanya dan seluruh rakyat yang menyambut bulan Ramadan. Dan mantan-mantan jururawat saya mengucapkan selamat menjalankan tugasan kita insya-Allah yang mulia ni. Dan frontliner sempena COVID ni, semoga segala usaha anda diterima, segala amal ibadah kita terima dan semoga anda sentiasa berada rahmat, keredaan dan perlindungan Allah dunia akhirat dan kita semua ya. Tak lagi nak menyambut raya kan? Kurang seminggu lebih lagi. Jadi apa perancangan petang ni? Masak apa agaknya Puan Jamalia? Untuk berbuka? Sebenarnya tak ada. Suami pun di Tanjung Malim. Akak dengan anak lah. Anak pun start lagi ni. Oh ya. Kadang-kadang beli, kadang masak. Kadang beli, kadang masak. Sebab nak support yang mana yang berniaga tu kan. Akak dalam masak pun kadang diorang tak balu juga. Jadi kita support lah pada yang peniaga-peniaga yang pada Food Panda semua tu kan. Kita support diorang lah. Betul-betul. Kadang kita beri tu bukan apa sangat lebih kepada nak bersedekah tu lah. Betul. Nak bantu. Betul. Akak pun kata di sebalik rezeki kita, rezeki orang lain kan. Fitri, Fitri. Okey, apa ni? Cuaca dekat sana macam mana? Thank you. Cuaca dekat sana okey ke?
Alhamdulillah typing ni dirahmati dengan hujan seronoknya. Yalah. Lama tak pergi typing ya? Datanglah Fitri. Banyak sangat dah kompos lagu yang tak sedap semuanya. Ini kalau datang typing ni kena serbu ni, takut. Kita kena cari bodyguard dia dulu. Okey, terima kasih Puan Jamalia. Jaga diri. Ya. Pendengar itu ya. Okey, bye-bye. Semoga dikenalkan budak tak kira lah. Yang lelaki atau perempuan yang soleh dan soleha. Amin. Amin. InsyaAllah. Jaga Fitri dan warga TV3. Selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam suara guru-guru ya? Kan? Macam cikgu. Ustazah Hajar Alif, Ba. Hari terakhir orang panggil saya Zeti masa zaman sekolah dulu. Hari ini buat saya dengar balik. Yang tadi macam Ninti kan? Macam nama unik. Okey, apa kita doakan semoga hari ini memberikan keceriaan untuk anda. Betul. Semoga ada ibrah dapat kita kutip daripada perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Dekatkan diri dengan Al-Quran, beribadah, bersedekah insyaAllah. Itu yang kenal lagu ni? Lagu siapa ni? Wow. Terimalah untuk anda, Bashirah. Jumpa lagi. Tidak dapat